Kita masih lagi pada surah yang pertama, iaitu surah An-Naba. Muka surat 582. Kita bersedia dulu dengan mushaf. So sahabat-sahabat kita di online juga kita persilakan, kalau yang ada nak bersama dengan kita. Di mana? Yang online punya belum on. Okey, tak apa. Kita minta ibu-ibu sini dulu. Muka surat 582. 582. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim, insya-Allah. Kita sambung pada ayat 23, insya-Allah. Jangan bunyi-bunyi. Dia macam ada bunyi sikit tu. Ya, kan? Tapi okey dah, Kak? Suara okey. Dia bunyi sikit. Cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama, insya-Allah. Takut ada. Okey. Mudah-mudahan okey ya. Okey, 582. 582 surah An-Naba, sambung ayat 23, insya-Allah. Kita melihat kepada apa yang kita nak berinteraksi hari ini dengan ayat daripada surah An-Naba, insya-Allah. Ibu kita sihat? Masya-Allah, alhamdulillah. Lama ni tak jumpa ni, kan? Daripada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni ada baju tema ke gini? Ada baju tema. Guru NJK. Jadi NJK Muslimat, dia punya uniform dia cantik pula warna dia. Kan, bila baju tu kosong, tudung tu tak kisahlah kan. Bila tudung ada corak-corak pun jadi naik juga. Tudung kosong pun naik. Itulah dia. Kalau biasanya saya teringat kalau ungu Puspanita kan ungu kan, tapi sebab baju ni bercorak sangat, susah dia nak match dengan tudung, dia tak naik. Tapi baju kosong je dia senang. Masya-Allah, masya-Allah. Khabar ibu-ibu? Tahu lah tu orang Jawa lah tu kalau boleh jawab. Dia dah duduk dekat Sungai Buloh dah tahu dah. Walaupun tak apa nak Jawa sangat, tapi dah kawan dengan orang Jawa. Anak saya tu yang Suhaib ni, dia kalau sebut wong Solo, macam Jawa betul. Dia kata wong Jawa, wong Solo. Okey, insya-Allah. So kita nak sama-sama hari ni dalam kuliah muslimat kita tadabbur surah An-Naba. So kita mulakan dahulu ya. Boleh ya ibu-ibu ya? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbi la yakhsha' wa min nafsi la tashba' wa min du'a la yustajabu lah. Ya Allah, kami mohon daripadamu rahmatmu dan kasih sayangmu, ya Allah. Kami memohon daripadamu syurgamu dan memohon jauh daripada nerakamu dan kemurkaanmu. Ya Allah, kami memohon perlindungan daripadamu, daripada ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, nafsu yang tidak kenyang, dan juga doa yang tidak diterima di sisimu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah. Sekali puji kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kurniaan daripadanya untuk kita terus hari ini berjuang. Kita ambil sedikit semangat hijrah lah. Nabi nak sampai daripada Mekah sampai ke Madinah tu, ibu-ibu, perjalanan yang penuh dengan pancaroba. Perjalanannya jauh, dengan berjalan kaki. Bukan berjalan saja, tapi diikuti oleh musuh yang ingin membunuh. Perjalanan yang mana keluarnya pada waktu malam. Perjalanannya tak boleh ikut jalan straight.
ikut jalan straight, memang musuh tahulah kat mana sampai mana dan sebagainya. Terpaksa melalui jalan yang lain daripada jalan biasa untuk menyelamatkan nyawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelbagai strategi yang Nabi telah lakukan, tapi kita tidak boleh nafikan bahawa hijrah itu penuh susah. Hijrah itu penuh payah. Dan hari ini kita juga berhijrah. Hijrah mungkin sebelum ni daripada majlis yang tidak membawa kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duduk berkumpul, kita duduk bersama dengan rakan-rakan kita, tapi majlis yang tidak membawa kepada ketakwaan dan penambahan keimanan. Hari ini kita nak pergi keluar daripada rumah kita, kita berhijrah daripada suatu majlis, suatu tempat perkumpulan yang mana orang berkumpul, ramai yang berkumpul untuk nafsu, betul tak? Ramai yang berkumpul untuk kehendak kita yang tak pernah puas. Kalau kita pergi pasar, 20 kali pergi ada barang tak nak beli? Tetap ada. Walaupun namanya nak beli satu je, cakap dengan abang, nak beli minyak je bang. Bawa balik minyak je ke? Ini kalau bawa balik minyak saja memang dapat anugerah wanita misali lah. Dia akan bawa balik satu plastik. Yang lagi sedap lagi satu troli penuh. Oh, minyak awak banyak ya? Suami kata kan. Sebab itu nafsu. Ada majlis yang mana mengumpulkan hiburan tanpa sepadan, nafsu yang tidak bernotah, dan juga dunia yang tidak akan berkesudahan. Yang ini ramai orang boleh datang. Tapi hari ini ibu-ibu, kita nak datang ke satu majlis. Kita datang satu majlis yang mana nak bawa hijrah sebelum ni, majlis yang dunia nak bawa kepada majlis akhirat. Majlis hawa nafsu kepada satu majlis yang akan menambah takwa, menambah keimanan kita. Lantas ibu-ibu nak tahu boleh tambah ke tak keimanan lepas kita keluar saja daripada masjid pada petang ini? Ada sedikit semangat kita untuk terus mendekatkan diri kita dengan menambah amal ibadah kita. Kalau sebelum ni baca Quran itu kita baca untuk nak baca sebagai ibadah, tapi lebih daripada itu, lepas ni kita nak gadap Quran, kita nak faham apa yang kita baca. Dan insya-Allah dalam sebulan sejam ini, walaupun kita meninggalkan lama juga tu, hampir 3 bulan ataupun 4 bulan daripada Ramadan hari itu kan, Kak Fiza, kita dah baca, kita dah tengok daripada surah An-Naba, berita apa? Besar. Sebab daripada ayat kedua itu, Anin naba'il azim, daripada ataupun bertanya-tanya tentang berita yang azim, berita yang besar. Apa dia berita besar tu? Apa cerita yang tergempar sangat, yang menggemparkan dunia Arab? Mereka pun bertanya-tanya. Amma yatasaalun. Apa yang mereka tanya-tanya? Dia tanya tentang hari kiamat, tentang hari pembalasan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala membuka, sebelum nak bagi tahu tentang hari pembalasan itu, bukan mustahil, bukan susah pun bagi Allah. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan contoh yang ada di sekeliling kita, tentang bumi, tentang langit, tentang tumbuh-tumbuhan yang kita makan, supaya kita berasa bahawa itu di sana pun menunjukkan kudrat daripada Allah, iradah daripada Allah yang maha kuasa, yang boleh menghidupkan sesuatu yang telah mati. Benih yang telah mati akhirnya boleh tumbuh menjadi pokok dan boleh menghasilkan buah. Kita pula boleh menikmati. Bagaimana nanti kamu ini manusia, dulu kamu pernah hidup dan Allah matikan kamu, dan kemudian Allah hidupkan semula kamu setelah kamu mati. Tidak mustahil bagi Allah. Ada di hadapan mata kita bukti dan contohnya, itulah dia kekuasaan Allah. Jadi insya-Allah kita sambung pada part yang kedua dah. Kita dah masuk sedikit di dalam ayat ini, iaitu inna jahannama kanat mirsada, iaitu ayat berkaitan dengan neraka. Di manakah neraka tersebut? Apakah tempat kembali yang sangat buruk kepada orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang berdosa? Bagaimana keadaannya? Itu adalah kita kata tempat
ataupun tempat balasan yang Allah akan berikan kepada kita semua. Nauzubillah min zalik, kepada orang yang mana? Litaghina ma'abah, iaitu Jahannam. Kita bacakan dahulu, inna jahannama kanat mirsada, maksudnya sesungguhnya neraka Jahannam telah disediakan. Dia ready. Sekarang ni pun neraka itu sudah dinyalakan, dan makin lama makin panas. Makin lama makin panas, makin bertambah kepanasannya. Untuk siapa? Litaghina ma'abah. Taghin tu apa, ibu-ibu? Cuba tengok dia punya terjemahan dia. Taghin, orang-orang yang melampaui hukum Allah, melampaui batas. Tagha. Ataupun pernah dengar tagut? Ni tagut semua ni kan. Iaitu apa? Tagha, tagut, turian. Ini maksudnya kita ada had, tapi dia dah lebih had. Maksudnya dia dah over. Ni over sangat ni. Dia jatuh je pula ya. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, dia lebih daripada had dia. Dan ini adalah orang yang tagha. Orang yang kalau jamak dia jadi litaghin. Okey? Litaghin iaitu orang-orang yang melampaui batas. Asal dia perkataan tagha iaitu fa'il. Fa'il adalah si pelaku yang buat. Kalau la'iba, main. La'ib, si pemain-pemain lah. Si pemain-pemain ataupun player. Player tu siapa? Orangnya lah, manusianya. Dan litaghin, maksudnya bukan salah tempat tu. Contohnya tempat tagut lah. Tempat tagut kat mana? Saya cari sikit tempat tagut. Antaranya disko, betul tak? Kelab malam, tempat jual arak. Ini tempat-tempat taghin, iaitu tempat yang disediakan, yang mana memang di dalam itu mengajak kita untuk melampaui batas. Tapi kita nak tanya ibu-ibu, disko tu yang salah ke ataupun orang yang pergi disko tu yang salah? Orang yang pergi disko tu lah. Disko tu duduk macam tu lah, nanti dia tak masuk neraka pun. Arak tu dosa besar kan kalau kita minum. Arak tu masuk neraka tak? Arak tu pun nanti duduk kat syurga. Betul tak? Arak pun jadi sungai dalam syurga yang mengalir. Macam mana ni? Bukankah tadi benda tu yang menyebabkan kita masuk neraka? Tapi yang salahnya orang. Gitar, alat-alat mainan lah, muzik-muzik semua tu. Muzik tu ke yang salah ataupun orang yang main muzik yang melalaikan? Orang yang main muzik sehingga lalai daripada mengingati Allah. Main muzik ataupun mendedahkan muzik pada orang sehingga orang lupa nak solat. Mainkan muzik sehingga muzik-muzik tadi ataupun seni kata lirik muzik tadi menyebabkan orang syirik kepada Allah. Kan ada kan? Lirik-lirik yang membawa kita. Kalau nasyid tak apalah kan. Nasyid keasyikan, mengasyikkan, betul. Mengasyikkan sehingga membawa orang luar daripada batasan keimanan ataupun sepatutnya seorang itu berada. Telefon. Hari ini disebut antara benda-benda teruknya telefon lah ibu-ibu. Telefon duduk neraka ke duduk syurga? Neraka pun tidak, syurga pun tidak. Tapi kalau kita yang menggunakan telefon hari ini, kita nak ke syurga, kita boleh guna telefon ni untuk ke syurga. Betul tak? Tapi kalau kita manusia yang Allah bagi akal ini, menjadikan telefon satu wasilah, kemudahan, facilities untuk kita ke neraka, boleh tak? Boleh juga. Dengan telefon seorang itu boleh ke neraka. Hanya dengan perkataan-perkataan dia. Hanya dengan website ataupun perkara yang dia cari. Dan akhirnya benda itu tidak menambah keimanan, tetapi menambah kemaksiatan kepada Allah. Hari ni, sugar apa nama dia? Dia bukan sugar daddy. Sugar baby. Sugar baby. App sugar baby pun ada. Maksudnya, orang budak-budak ni kalau nak cari duit lebih, budak-budak dekat universiti ya. Kalau kawan masuk syurga. Betul. Kalau
mereka ni nak cari duit lebih, cari je kat situ, dia pun sugar daddy dia sedia menanti. Jadi budak-budak sekarang pun check in, check out hotel. Salahnya apps tu salah ke ataupun orangnya? Orangnya lah. Jadi orang inilah yang dipertanggungjawabkan supaya jangan melampaui batas, kerana batas kita sebagai manusia, sana Allah dah letak apa yang selamat untuk kita, apa yang akan merosakkan diri kita. Litarina ma'aba. Okey, ma'aba ini maksudnya ialah tempat kembalinya. Kan? Tempat kembali. Ya, maksudnya suatu tempat yang kita akan pergi sana balik. Pergi mana-mana sekalipun, kamu boleh berjalan di dunia ini, sana dan sini, mungkin kamu ada duit dan kamu boleh buat apa yang kamu nak, tapi tempat ataupun rumah kediaman kamu ialah Jahannam. Ingat balik ayat 21 itu, Jahannam itu ialah yang diterangkan pada ayat 22, ayat 21, ayat 22, ayat 23, ayat 24, ayat 25, ayat 20, ayat sampai ayat 25 lah, jazaa wifaqa. Okey? So jadi ibu-ibu, sekarang ini kita sedang menceritakan tentang neraka. Ya, Allah letakkan dahulu cerita tentang neraka sebagai suatu pendahuluan, dan kemudian baru nanti pada ayat 31 baru cerita tentang syurga. Okey, neraka dulu baru syurga dulu. So dia agak apa kita kata tegas. Kerana apa? Kerana dimulakan ayat ini dengan cerita tentang hari kebangkitan ataupun tentang hari kiamat. Dan mereka tadi bertanya-tanya kerana apa? Tidak yakin. Rasa mustahil bagi Allah. Ya, tak logik Allah boleh hidupkan, bangkitkan semula kita, hisab dan sebagainya. Jadi Allah SWT berikan suatu kita kata inzar atau amaran. Ya, dalam bahasa Arab dia sebut sebagai ada motivasi. Dalam bahasa Arab tu motivasi ya. Dalam bahasa Arab tu ada tarhib wa targhib. Okey, pernah dengar tak ibu-ibu pasal ni? Okey. Tarhib wa targhib. Kalau tarhib ini adalah maksudnya dia macam dengan kekasaran. Saya tak tahu apa dalam bahasa Melayu dia. Kalau taghrib ini motivasi. Motivasi. Jadi lawannya apa? Tarhib tu ancaman lah kot tak? Ancaman ya? Ancaman. Tarhib, ancaman. Dan Al-Quran memberikan kepada kita kedua-duanya sekali. Maksudnya cara Allah nak didik kita, cara pentarbiahan Allah ataupun cara pentarbiahan Al-Quran, akan ada benda yang macam menakutkan kita supaya kita berhati-hati. Dan ada juga benda yang memberikan ganjaran-ganjaran positif kepada kita supaya kita bersemangat untuk buat amalan tersebut. Kedua-duanya adalah suatu yang mesti ada di dalam dunia tarbiyah, ya, sama ada di dalam keluarga, ya, kan kita disuruh untuk mendidik anak-anak dan berikan, kadang-kadang kita perlu bertegas dengan certain perkara. Contoh, alimuhum fis sab'i. Waktu anak tu umur 7 tahun, kita ajarkan anak salat. Tapi bila umur 10 tahun, wadribuhum fil ashri. Dan pukul anak kita bila dia tak solat pada umur 10 tahun. Dia kena ada dua-dua tu. Sebab kalau dia, apa kita kata, bagi motivasi sahaja, orang kata digosok aja, lama-lama dia jadi lemak lah. Tu budak sekarang banyak lemak. Kalau budak zaman dahulu, mungkin dululah kita kan, masa zaman-zaman dulu, bukan kita lah, bukan ibu-ibu lah kot. Mungkin apa kita kata terlebih keras pula kan, sampai dia macam ganas sikit kan. Sampai kalau baca Quran tu, kalau tak ada rotan kat sebelah tu, memang tak jadilah kan. Macam tu budak zaman sekarang agaknya dah lari dari rumah dah kot kan. Sebab manja kan. So dia kena ada dua-dua tu lah. Dia kena ada tarhib dan dia kena ada targhib juga. Tapi Allah bagi dalam ayat ini
Yang pertama iaitu tentang Jahannam, tentang neraka. Baik, terus. Littaghina ma'aba, iaitu tempat mereka akan kembali. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang melampaui batas. Labithina fiha ahqaba. Maksudnya ayat 23, mereka tinggal di dalamnya berkurun-kurun lama. Labithi, makithi. Makatha, labitha, dia sama, iaitu tinggal lama. Macam kita lah ibu-ibu, kita dalam masa yang sama, kita ada tempat kita pergi, tapi pergi tu ziarah, kan? Pergi tu kejap-kejap lah, lepas tu balik. Ada tempat kita pergi, nak kata ziarah pun tak. Dia sekejap je lah, orang kata berkunjung, orang Melayu. Berkunjung, pergi dalam sejam macam tu balik. Ada tempat kita pergi, selesa sikit, kita mukim. Lama lagi, tidur rumah. Sebab apa? Rumah mak kita. Kita pergi 2-3 hari. Tapi tak lebih daripada 3 hari lah. Campur hari pergi dan balik 5 hari. Ini kita panggil mukim. Yang ni dia yang boleh dapat solat musafir. Ataupun solat jamak dengan qasar, hanya waktu orang itu musafir dan juga bermukim lah. Sebab dia mukim, dia lebih daripada, kurang daripada 5 hari ataupun kurang daripada 3 hari kalau dia stay kat situ. Dia stay tapi tak lama sangat. Baik. Untuk rumah kita, dia panggil apa? Rumah kita. Mastautin. Betul. Mastautin. So Mastautin ini rumah aku, kan? Sebab apa? Itulah rumah kita. Kalau tulis alamat pun orang tak tulis alamat R&R, kan? Saya duduk R&R, melainkan dia memang duduk R&R, kan? Ataupun dia pergi rumah saudara dia 2-3 hari, dia tulis alamat rumah saudara dia. Tak, dia mesti tulis alamat rumah yang dia Mastautin. Dia nak sampai apa benda semua kat situ. Jadi ibu-ibu, itulah maksud labithina, iaitu dia duduk situ. Lama ke tak kalau kita Mastautin? Dah rumah kita, lama lah rumah kita. Jadi orang ahli neraka ini, dia duduk dalam neraka ibu-ibu, bukan singgah, bukan berkunjung, bukan bermukim, tapi duduk di situ. Itu Mastautin dia. Bayangkanlah kalau Mastautin rumah kita tu macam apa orang kata kapal pecah. Itu pun dah cukup derita dah, kan? Tapi cuma rumah Mastautin kita tu macam hotel, kan? Tak payah masak, kan? Doktor mana masak? Sebab tu duduk kat rumah tu, kan? Makanlah dekat kafe, bawa ke keluar ke, kan? Nak suruh rehat ibu-ibu. Nanti kita duduk kat syurga, insya-Allah ibu-ibu. Tak payah masak. Amin ya rabbal alamin. Duduk je, minta je apa? Niat je. Niat nak apa? Nasi mandi satu. Nasi mandi ayam panggang. Ataupun nasi mandi dia sedap tu kambing hanis. Saya suka kambing hanis. Dia dibakar-bakar. Dia bakar jadi tak kering sangat. Kadang-kadang kambing kalau dibakar macam kering sangat, kan? Hanis dia bakar sikit. Nak bagi resipi kemudian lah, ya. Terbalik pada resipi lepas ni, insya-Allah. Jadi ibu-ibu, rumah kita pasti tempat tu dia mesti memberikan ketenangan pada kita. Tapi orang yang sudah melampaui batas kat dunia, dia seronok kat dunia dulu, ikut dia apa dia nak buat, Allah bagi tempat dia, tempat yang dia akan kembali, tempat yang menjadi rumah dia, ibu-ibu. Labithina fiha ahqaba. Baik, ahqaba ini apa? Dalam tafsiran ibu-ibu, terjemahan ni bagus. Terjemahan dia terus kesimpulkan sahaja berkurun-kurun lamanya. Jadi lepas habis kurun tu ada duduk kat mana? Kalau kurun tu pun ada, kurun tu kan 10 tahun, kan? Satu kurun 10 tahun. Tapi 20 kurun 200 tahun. Lepas 200 tahun pergi mana? Pergi syurga. Kalau orang-orang yang kalau orang kafir, pergi syurga tak? Tak, duduk situ. Khalidina fiha abada. Dia terus duduk kat sana. Tapi tengok bahasa Quran cantik. Dia begini ibu-ibu, ahqabah, dia asal perkataan haqabah. Asal perkataan haqabah. Terang ke kalau saya pakai yang warna hitam ni? Ke kurang terang? Kurang, kita cuba pakai merah ke biru, biru, okey.
Kenapa dia macam kurang ni sikit? Dia sebenarnya tak apa, ada lagi dalam tu. Ada ambil kan untuk Umi? Ambil warna biru dek satu. Dalam ni. Mana tadi dia punya tong dia, dek? Oh, adik tak nampak? Angkat, dek. Dalam tu ada. Warna biru. Dia ni kena ni. Dia kena pakai tin ni. Dia pakai tin. Mana? Pakai FB masjid. FB masjid tak ada suara. Kita check dulu. Ni FB masjid. Dah habis bateri ke? Okey, cuba. Sekarang dah merah, dah hijau. Ni saya punya ni FB masjid. Saya naikkan sikit. Bismillah. Okey, alhamdulillah. Tadi dia termati. Terlanggar. Okey, yang ni ya. Haqabah. Baik. Okey, haqabah maksudnya ialah suatu perjalanan lah, satu perjalanan yang panjang, yang jauh. Dikatakan antara tafsirnya ialah dalam sehari ada 360, dalam setahun ada 360 hari, ibu. 360 hari. Jadi satu hari di dunia dia bersamaan dengan terbalik. Satu hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun di dunia. Maksudnya nak habis umur kita 60 tahun pun rasa panjang dah kan? Lama dah hidup. Nak dapat 1000 tahun ni, ya Allah ya Tuhanku, sangatlah lama. Umur kita pun nak sampai 100 pun tak pasti lagi. Sangat panjang. Tapi hanya bersamaan dengan satu hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun di dunia. Maka haqabah maksudnya apa? Satu hari. Kalau nak sampai 1 tahun, darablah 360 darab dengan 1000 hari. Untuk dapat setahun sahaja 360 tahun dah diperlukan untuk habis 1 tahun akhirat. Panjang. Nak bagi tahu apa? Panjang. Dan lagi satu, bukan sahaja panjang, tetapi panjang itu yang dimaksudkan dengan ahqabah, iaitu lama lah, sebab tu dia punya tafsiran dia adalah berkurun lama. Sebab tu apa? Panjang, nak bagi tahu dia panjang. Lagi satu tafsiran baru maksud, haqabah adalah suatu perjalanan yang lepas pada satu perjalanan ada perjalanan lagi, ada perjalanan lagi, la nihayatullah. Suatu perjalanan yang tidak ada jalan mati, yang tidak ada penghujung. Jadi maksudnya ialah ahqabah selama-lamanya. Sampai bila? Sampai bila-bila. Kalau dia duduk nikmat tak apalah ibu-ibu. Sampai bila-bila. Tapi dia duduk dekat mana? Neraka Jahannam. Berani ke nak menempah suatu derita tak berkesudahan? Sebab tu nanti neraka akan dipenuhi dengan rasa penyesalan, rasa kesal, rasa rugi. Neraka akan keluar macam-macam bunyi. Orang rasa sesal yang tak sudah, ibu-ibu. Kita hidup sekarang ni, bila kita teringat waktu muda kita, teringat waktu kita kecil-kecil dulu, pernah tak rasa macam, kalaulah, tipulah kalau tak rasa kan, kalaulah dulu hidup, aku buat macam ni, insyaAllah aku boleh begini kan, kita kalau. Tapi itu pun, penyesalan itu masih lagi ada jalan. Maksudnya, kalau dulu kita tak betulkan solat kita, sekarang kita cubalah. Mula sekarang kita betulkan solat. Dulu kita tak faham apa kita baca dalam solat kita. Cubalah sekarang ni. Cuba baca dan cuba fahamkan apa yang kita baca dalam solat kita. Sebelum ni, Quran tahu mana hala. Kan? Sebab apa? Sibuk. Betul tak? Tanya anak-anak kita, bilalah sekali baca Quran. Anak-anak kita yang sedang apa? Berkejaya. Ya, anak-anak kita yang sedang belajar, bilalah sekali baca Quran. Mungkin
panjang lah, lama jarak dia tinggalkan. Ada yang sampai saya tanya ibu-ibu 5-6 tahun dah tak baca Quran. Ramadan pun tak baca. 5-6 tahun. Itu siapa? Itulah dia, generasi kita yang sedang sibuk. Dia kata tak sempat ustazah. Dengan kerja lagi, dengan anak lagi, balik rumah dah settlekan rumah, tak sempat. Jadi Quran sebenarnya bukannya kita cari masa kosong nak baca Quran. Kita yang kena khaskan masa kita untuk baca Quran. Kita letak, tak kisahlah dunia tunggang terbalik ke rumah kita tu. Lepas solat baca 1 rubuk Quran. Selepas solat baca 1 rubuk. Ataupun kalau tak boleh, solat subuh, habiskan, dapatkan dulu baca Quran. Tak, kalau tak, maghrib isyak. Ya. Jadi kalau makan masa maghrib isyak tu, masa untuk me time kita. Ya. Tak apa, pegangan nak lah. Tapi Quran kat tangan, boleh. Kehendak kita. Kita yang khususkan masa kita untuk salat. Tak apalah untuk baca Quran, tak apalah. Kalau dulu tak buat, sekarang boleh buat. Ada lagi ruang di hadapan kita. Tapi kalau menyesal tak sudah ibu-ibu. Kita dah sampai ke hujungnya. Dah tidak ada lagi masa. Tak boleh lagi nak buat apa-apa. Itulah yang akan dipenuhi neraka itu dengan penyesalan yang tidak berkesudahan. Labithina fiha, ha itu merujuk kepada Jahannam. Dia duduk di dalamnya. Dia berkurun di dalam rumah itu. Dia tinggal di dalam tempat itu, iaitu fiha. Ha itu ialah neraka Jahannam. Neraka Jahannam selama mana Ahqabah membawa suatu tempoh kepada kita, tempoh yang tidak berkesudahan, tidak ada penghujung. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Apa maksudnya ibu-ibu? La, maksud la itu tidak. Okey, yadhuqu dzauq. Dzauq ini ialah rasa. Mereka tidak akan merasa zauq ataupun zuk. Kalau kita sebut zuk lah, ataupun rasa. La yadhuquna fiha, tidak merasa udara yang sejuk di dalamnya, bardan. Dan juga mereka tidak akan mendapati minuman. Syaraba, asal perkataan syaribah, sesuatu yang diminum. So kalau sesuatu yang diminum dipanggil masyrub. Jadi kita minumlah dulu ya. Masyrub, syariba, sesuatu yang diminum. Di dalam neraka, ibu-ibu, nak digambarkan bagaimana panas. Sebelum Allah nak sebut tentang illa hamima wa ghassaqa, Allah nak bagi tahu dahulu, kamu kan biasa kat dunia ni, sesuatu yang sejuk tu, dia menyenangkan kita. Betul tak? Waktu kita panas-panas, dapat meneguk air sejuk. Macam mana dia punya rasa dia? Nikmat lah. Itulah perkataannya kan, nikmat. Tak ada nak gambarkan kan. Kita kerja luar. Waktu tengah hari kerja luar. Lepas tu sampai dekat masjid. Masjid buka aircon dah. Sampai Zuhur kat masjid. Masuk dalam aircon tu. Kan? Nikmat sangat tu. Sangat mendamaikan. Orang yang kita kata dah makan, selepas makan dia akan cari dessert lah. Akan cari dessert, kadang-kadang dessertnya berbentuk aiskrim. Jadi bila dapat aiskrim tu, rasa sedapnya kan. Sebab orang tak akan makan aiskrim kalau lapar. Betul tak? Orang akan makan aiskrim ni waktu yang dah okey dah, ada santai-santai kan. Jadi dia pun makan. Ibu-ibu yang saya kasih kerana Allah, kerana kesejukan itu menyenangkan. Kesejukan, kedinginan, sama ada tempat ataupun pada makanan, pada air, minuman, dia akan mendamaikan. Tapi kalau kamu duduk di dalam neraka, kamu carilah sesuatu yang mendamaikan, menyejukkan, kamu tak akan jumpa. La yadhuqu, kamu tak akan rasa. Allah bagi rasa, ibu-ibu. Manusia ni bila dia Allah sentuh tentang rasa, maksudnya yang paling lembut sentuhan itu untuk nak bagi tahu kepada kita. Kalau sebut tidak ada sejuk saja, tapi yadhuqu tu tak ada, perkataan yadhuqu itu tak ada, dia kurang touching. Tapi kalau digunakan perkataan kamu takkan rasa, maksudnya setitis air yang sejuk pun tak ada.
Nak cari tempat dalam neraka tu, tak ada ke tempat-tempat dalam neraka ni satu bilik kecil? Apa? Hilang lagi. Takut dia habis bateri kot. Dia kalau habis bateri, dia kena cas sebenarnya. Dapat tu. Dia masa saya tekan tu, dia mula-mula dia merah. Lepas tu baru dia ni. Ataupun kita bagi dia dekat sikit kot. Dia dekat sikit jadi dia straight dengar daripada ni macam ni boleh. Tapi tak tahu kejap lagi. Takut dia mati balik. Kan? Tapi kalau ada benda lah tu dia boleh, takut dia stop saya punya. Ni macam boleh pula. Lama pula. Cuba kita letak jadi kita nampak dia. Kalau saya letak ni boleh dekat tak? Sahabat-sahabat boleh komen. Kalau siapa yang mendengar daripada FB Masjid, boleh dengar ke tak? Sebab saya nak tengok dia mati ataupun tidak. Okey Okey. Alhamdulillah saya letak. Tu dia dah keluar warna merah. Okey, cuba. Bismillah. Perkataan yadhuku ingin menyentuh rasa. Kalaulah disebutkan tidak ada sejuk terus, laisa fiha bardan, tidak ada di sana yang sejuk, mungkin orang terbayang tak ada di sana yang sejuk tu tidak touching lah sampai ke emosi. Tapi bila disebutkan la yadhuquna fiha, betul kak dia dah habis. Dia kena cas kejap. Lepas tu saya pakai balik buat sementara ni. Dengar tak kalau saya secara langsung? Okey. La yadhuquna fiha, bila menggunakan rasa, maksudnya kamu nak cari dekat dalam neraka, setitis air manis pun kamu tak akan dapat merasa. Kamu nak cari dekat dalam neraka ni suatu ruang, mungkin ada sikit ke kan, kat ujung tu kurang sikit panas. Dalam neraka ni ibu-ibu, jumpa tak? Kamu tualah satu neraka, takkan ada satu ruang pun yang sejuk. Tak ada satu ruang pun yang dingin, melainkan semuanya illa hamima wa ghassaqa. Ayat 25. Melainkan semuanya, bila kita panas, udara panas, kita nak minum air yang melegakan, nak minum air yang menyejukkan. Tetapi air yang terhidang di dalam neraka adalah air hamiman, iaitu air panas yang menggelegak-gelegak. Air panas yang sangat-sangat 100% lah kita kata. Tapi saya rasa mungkin bukan 100%, mungkin lebih pada itu, dari sudut suhunya yang sangat-sangat panas. Itulah hanya senya air yang lain ke kan? Cuba dulu, okey. Tu kak dia mati terus. Dia kalau buka belakang tu mungkin dia boleh dengar yang biasa, betul. Sebab saya pakai mic kan. Saya pegang sikit mic ni. Okey. Yang ada hanyalah air yang panas yang menggelegak, wa ghassaqa, iaitu dan air danur yang mengalir. Ada tak terjemahan lain dengan air nanah? Danur dia guna bahasa apa ni? Dengan air nanah yang mengalir, itu sahaja air yang disediakan di dalam neraka bagi balasan orang-orang yang ingkar, yang degil, yang overacting kat dunia ni, seolah-olah dunia ni dia yang punya. Dia lupa dunia ni Allah punya. Bila Allah punya, dia kena ikut apa Allah suruh, kena tinggal apa Allah larang. Ini balasan kepada orang-orang yang melampaui batas. Jazaa'an wifaqa, sebagai balasan yang sesuai dengan amal buruk mereka. Jaza ini ibu-ibu, dia boleh jadi ganjaran, dia boleh juga jadi balasan. Maksudnya ganjaran yang baik ataupun balasan yang buruk. Allah kata jaza ini kenapa? Adakah Allah memberikan balasan ini kerana Allah zalim terhadap hamba-Nya? Tidak. Sesungguhnya syurga itu Allah jadikan kerana kurniaan Allah. Kurniaan. Sebab tu bila orang buat baik, sikit buat baik, dia boleh Allah ganjari dengan sebanyak-banyak kebaikan. Sebab syurga bukan adilnya Allah, tetapi kurniaan Allah. Bila Allah bagi kurniaannya,
Kamu buat sikit je baik, tapi Allah balas berganda-ganda nikmat dia. Tapi neraka Allah ialah kerana adlullah, kerana keadilan Allah. Maksudnya kalau kamu buat macam tu, kalau Allah balas begitu sebab kamu dah buat macam tu, kamu yang mengundang untuk dapat balasan itu. Wifaqa. Apa maksud wifaqa? Cuba tengok sikit kat terjemahan ibu-ibu, apa wifaqa? Tak berapa kuat sangat suaranya. Yang setimpal. Betul. Yang sama dengan apa yang kamu lakukan dulu. Sebab apa ibu-ibu, ya Allah? Tak perasan ke kita? Apa yang kita makan? Ikutlah nasi lemak ke? Kita makan mi goreng ke? Kita makan minum air? Kita minum susu, kita makan kurma, kita makan apa, semua sekali yang kita makan tu. Daripada apa yang kita makan, itulah ibu-ibu yang menumbuhkan daging kita. Betul tak? Apa yang kita makan tu ibu-ibu, subhanallah, itulah yang memanjangkan rambut kita. Daripada nutrien yang kita makan tu ibu-ibu, itulah yang memberi vitamin kepada kita untuk kekal cergas, kekal sihat. Maksudnya daripada apa yang kita makan tu ibu-ibu, dia boleh jadi rambut, dia boleh jadi kuku, dia boleh jadi daging, dia boleh jadi bulu-bulu, dia boleh mempanaskan badan kita. Dan yang lebih daripada apa yang kita makan, dia akan jadi bahan kumuhan. Siapa yang buat? Siapa yang urus? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rezeki Allah kau makan. Dengan rezeki Allah, dengan pentadbiran daripada Allah kau hidup. Tapi dengan Allah juga kau ingkar. Kau sombong dengan Allah. Kalau barang yang kita makan tu boleh bagi tahu kita ibu-ibu, korang tak malu. Tak malulah. Aku ni dulu padi, daripada padi jadi beras, daripada beras jadi nasi. Lepas tu korang menteka darah aku. Aku ni taat kepada Allah. Apa yang Allah suruh buat, memberikan manfaat kepada manusia, aku tak pernah pun ingkar. Tiba-tiba manusia kau makan, dengan kau makan aku, tapi kau tidak mengingati Allah. Kau makan rezeki pada Allah, tapi kau tidak menunaikan salat sebagai tanda kau syukur dengan rezeki yang Allah telah berikan. Badan, jasad, nyawa, oksigen, tempat tinggal, semua datang dari Allah. Tak ada sikit pun pada kita. Kita ni just menjalankan sahaja ibu-ibu. Tapi semua daripada Allah. Dan sekarang Allah SWT nak bagi tahu pada engkau, apa yang kau ingkar tadi tu, sekarang kau terima. Sesuatu yang bukan lebih, bukan kurang, tapi setimpal dengan apa yang kau telah dapat dulu, tapi kau tidak memenuhi hak sebagai seorang hamba yang perlu taat kepada Tuhan. Ya Rabbi, sesungguhnya Allah itu sangat-sangat adil di dalam memberikan sesuatu. Tetapi rahmat Allah itu lebih luas daripada apa yang boleh kita berikan kepada Allah. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Habis dah ibu-ibu cerita pasal ciri-ciri neraka tu habis. So sekarang kita nak kembali kepada Allah tutup dengan jazaan wifaqah, iaitu yang kamu dengar tadi tu, teruknya neraka ni, teruknya tempat akan kembali orang yang melampaui batas ini. Allah kata jazaan wifaqah, sesuai dengan apa yang kalian telah buat dekat dunia. Sekarang kembali kepada keadaan orang-orang yang kafir. Innahum, sesungguhnya mereka. Siapa itu mereka? Orang-orang kafir. Kanu, sesungguhnya mereka itu benar-benar la yarjuna, iaitu mereka tidak mengharapkan hisaba. Hisaba iaitu diperhitungkan. Dulu orang panggil ilmu hisab, ilmu matematik tu kan. Jadi ilmu kira-kira. Tak tahu lah kalau Tok pernah ke dulu kan belajar kan. Kira-kira kan. Belajar kira-kira 1, 2, 3. Cuba kamu bilang. Kan. Kalau bilang tu kita fikir bilang tu boleh jadi 1, 2, 3. Boleh jadi juga bilang tu cakap sebenarnya kan. Kamu bercakap. Okay. So jadi
Ilmu hisab iaitu maksudnya ilmu kira-kira. Kita ni tak nak Allah kira-kira pada kita. Orang yang kafir tu. Orang kafir tu kalau boleh, apa dia buat kat dunia ni habis kat dunia ni je lah. La yarjuna. Mereka tak mengharapkan, ataupun dalam ni disebut apa sebagai mereka tidak menaruh ingatan, iaitu mereka menganggap gitu mereka menganggap dan mereka rasa tidak ada apa-apa yang kita buat ni akan menjadi ada balasannya nanti dekat akhirat. Jadi mereka sebab itu kita boleh tengok mereka tak kisah, tak endah, sebab tidak beriman dengan hari akhirat. Itu yang menjadikan mereka menganggap yang baik pun tak penting, buat baik pun tak dapat apa-apa, buat jahat pun tak dapat balasan. Jadi bila kita tengok betul juga. Orang yang tak solat, ibu-ibu, ada tak dalam duduk setempat kita ni yang tak solat, ada tak? Aduh kan. Ada ibu-ibu. Mereka ni masalah apa? Apa masalah dia? Dia malas ke? Apa masalah dia? Dia tak tahu ke? Ada tak yang rasanya yang tak solat ni sebab tak tahu solat tu wajib? Tahu kan? Kita potong jari lah cakap. Sebab orang kafir pun tahu solat tu wajib. Kamu you tak ada solat kah? Kan? Sebab apa? Azan dah tahu you tak ada solat ke? Yang baik pun tahu kita kena solat. Puasa, orang yang bukan Islam pun tahu kan? Kita, kejap lagi dia orang ni nak buka puasa ni kan. Dia orang pun sibuk nak pergi beli kat bazar Ramadan. Sebab itu benda yang maklum berdarurah. Suatu perkara yang memang orang tahu. Bukan Islam pun tahu. Tapi persoalannya apa? Tidak yakin bahawa yang dia tinggal tadi tu akan dipersoalkan di hadapan Allah. Dia tak ada yang tu. Keimanan pada balasan itu yang tak ada. Jadi dia pun malaslah. Tak adalah rasa bersemangat bila azan je terus ambil wuduk. Sebelum azan je dah bersedia nak menunaikan salat. Berlengah-lengah. Campur pula bila dah dia tak yakin, syaitan pun dia take part lah. Alah nantilah. Betul tak? Dia campur. First kali sebenarnya tak ada keyakinan. Tapi bila dah tak ada keyakinan, syaitan dia sukalah. Sebab tu syaitan dia akan main peranan untuk main keyakinan kita dulu. Dia akan bagi kita rasa syak wasangka, bahawa ya ke ada hari akhirat kan. Bila tidak ada keyakinan, di sana syaitan berkata, boleh solat, bukan tak boleh solat. Awak ni bagus, awak ni baik, tapi solat kejap lagi nak. Syaitan kalau jadi best friend kan macam tu kan. Dia pandai awak politik dengan kita. Kejap lagi kita solat. Takkanlah tahu siapa yang nak tinggal solat. Tak solat, tapi kejap lagi. Nanti. Nanti punya nanti, sampailah habis waktu. Allah, habis waktu dah. Dalam hati dah masuk dah waktu seterusnya kan. Kalau kata zuhur tu dah masuk dah asar. Tak apalah. Nanti qada lah. Sampailah satu umur ibu-ibu bila dah terbiasa tinggal salat. Nanti saya pergi haji. Saya insaf lah. Nanti kalau dah tua, tidak pencen. Saya duduk masjid je lah. Dia lupa. Dia lupa. Yang tak pasti lagi dia sampai umur pencen. Berapa ramai orang yang nak mengharapkan taubat di hujung usia, belum hujung lagi dah dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa nak jawab? Tak jawab apa ibu-ibu? Ya Allah, saya memang nak taubat tapi tunggu nantilah pencen, sekarang tengah sibuk kerja. Apa nak jawab? Boleh jawab macam tu depan Allah. Kalau boleh jawab depan Allah macam tu, settle lah cerita. Tapi tak boleh jawab. Sebab setiap pada kita dipertanggungjawabkan setiap hari, setiap waktu yang pada hari ini. Jangan kita sibuk pada hari akan datang. Kita kan sibuk pada hari akan datang. Sibuk nanti, ya Allah, kalau pencen cukup, tak duit KWSP aku ya. Sibuk yang tu. Yang sekarang ini yang kita dituntut untuk jaga. Jangan fikir akan datang. Tak pasti lagi akan datang tu ada ke tak. Tapi apa yang Allah suruh, yang hari ini kita hidup, janganlah habis semua sekali. Hidup, fikir-fikir juga waktu kita akan susah nanti. So, berjimat. Tidaklah kita ikut hawa nafsu. Kata Syekh Yusri Jabbar, dia kata, waktu kita nak makan sesuatu, ibu-ibu,
kalau nak latih diri untuk latih nafsu kita ni, waktu kita teringin tu, waktu tu jangan makan. Contohlah sekarang ni tengah apa viral? Durian Masya Allah sedap sangat tu. Ada yang kata donat peach, buah peach donat. Tak tahu lah ibu-ibu perasan ke tak kan, peach donat. Peach donat tu lebih kurang macam rasanya, kalau kami lah di Mesir dia panggil buah khuh, iaitu buah dia leper sedikit dan kemudian dia berbaldu sikit dia punya kulit dia. Ya Allah, dia punya rasa dia ibu-ibu memang lembut. Dia buah peach. Tapi buah peach yang biasanya dia apa? Dia tegak macam buah yang warna tu kan. Macam yang warna merah tu lah. Tapi ni leper macam tu, donat. Memang sedap. Waktu kita rasa nak makan tu, waktu tu jangan makan. Nak didik nafsu kita ni. Nanti lepas tak rasa nak makan baru makan. Boleh ke tahu ibu rasa tak boleh ibu. Waktu nak tu nak bang. Abang faham tak nak? Sebab apa, orang perempuan dia kalau dah nak dia tak berhentilah. Saya dah kata tadi kan, ada kedai tepi tu kenapa tak berhenti? Biasanya kita tak cakap suruh berhenti, kita kata teringin nak makan tu. Bila dah teringin tu, abang kita jalan je kan. Suami kita jalan je. Kenapa tak cakap nak makan? Cakap teringin je kan. Cantik lah. Durian tu nampak macam murah. Tu maksudnya tu nak makan durian lah kan. Orang lelaki kadang-kadang dia straight dia tak faham. Jadi ibu-ibu tu cara dia untuk kita didiklah nafsu kita. Baik. Kita terus. Innahum la yarjuna hisaba, sesungguhnya orang kafir itu dia kalau boleh tak payahlah timbang-timbang dah apa kita buat. Habis kat dunia, habis je lah. Mereka mengharapkan begitu. Mereka tidak mengharapkan hari pembalasan. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba 28, dan mereka telah mendustakan dengan sesungguhnya ayat-ayat keterangan kami. Kadzaba iaitu dia mendustakan ataupun tidak beriman. Lawannya ialah amanah, iaitu dia tidak beriman, tidak mengikut, tidak yakin, tetapi malahan mereka ingkar, malahan mereka mendustakan ayat tadi. Bi ayatina, ayat kita, ayat aku, ayat kami, iaitu ayat apa? Ayat Allah ini datang dengan pelbagai bentuk. Satu, ayat itu ialah ayat al-makruh, iaitu ayat Quran yang kita baca. Bila dibacakan ayat ini kepada orang-orang kafir, dia kata taklah, macam tu. Dia tak percaya ibu-ibu. Dan dia mendustakan, dia tidak beriman dengan ayat tadi. Ayat yang datang daripada ayatul Quran. Yang kedua, al-ayat juga ayat al-manzur, iaitu ayat yang datang dalam keadaan yang boleh kita tengok di sekeliling kita. Bumi yang sangat indah untuk kita duduki ini. Ini ayat Allah, betul tak? Ayat tu maksudnya tanda. Tanda ibu-ibu. Ayat itu adalah tanda. Tanda Allah itu ada. Tanda Allah ada, adanya alam ini. Belajar dulu kan dalam tauhid. Apa tanda Allah itu ada? Adanya alam ini. Apa tanda Allah itu ada? Ada langit yang boleh tergantung tanpa tiang. Langit terbina tanpa tiang. Itu tanda adanya pentadbirnya yang maha hebat. Dan ayat tersebut, apa lagi? Ikutlah oksigen ke, laut, ibu-ibu, ya Allah. Kalau tengok laut kan, ya Allah, Tuhanku. Betapa besarnya kekuasaan Allah. Allah menjadikan dunia ataupun bumi ini 1/3 hanyalah daratan sahaja. Tapi 2/3 adalah lautan. Kalau kita rasa alam yang darat ini, kita pergi pun tak habis pergi, betul tak? Siapa pernah pergi daripada ujung Malaysia selatan sampai ujung utara? Pernah pergi? Berapa jam? Rasa-rasalah berapa jam ujung ke ujung? Semenanjung je, kita cerita semenanjung je. Saya rasa dalam 10 jam kot. Kalau ikut saya, di tempat saya ialah Pontian. Pontian ni dia penghujung benua Asia lah.
Sebelum nak masuk Pontian memang dia akan kata selamat datang ke bukan cakap lah, dia tulis lah kan, selamat datang ke penghujung benua Asia. Kakak saya pula belajar dekat UUM Sintok. Berhujung sangat tu. Lepas tu apa kata ambil kakak sempatlah pergi ke beli beras siam sikit kan. Beli belanja-belanja dekat Thailand. Tak kata ibu-ibu hujung ke hujung baru 10 jam. Ini Malaysia yang kecil. Ustaz, Yaman besar. Yaman lagi besar. Yaman hujung ke hujung 2 hari. 2 hari makan hari. Indonesia pun begitu. Daripada satu tempat ke satu tempat tu dia ada pulau, tapi kalau yang jalan darat pun jauh-jauh. Sampai kena ada naik kalau bawa betul, maksudnya dia sangat-sangat dia besar lah sebenarnya. Dia besar dari sudut dengan dia punya ni. Kalaulah China, tanah besar China berapa jam ibu-ibu? Subhanallah. Kalau yang terbesar lagi apa? Rusia. Pun hujung ke hujung berapa? Ini baru cerita darat. Laut 2/3 daripada bumi. Ya Allah, alam laut tu lagi ibu-ibu. Lagi sangat luas. Subhanallah. Itu tanda apa? Tanda wujud adanya Allah. Saya nak tanya, orang bukan Islam nampak tak tanda tu? Nampaklah, betul tak? Bukan orang Islam je nampak, orang bukan Islam pun nampak. Tapi kenapa dia tak nampak apa yang di sebalik discovery yang dia buat terhadap earth, terhadap laut, ocean, terhadap apalah semuanya creation yang ada di atas muka bumi ini. Kenapa dia tak nampak hebatnya Tuhan? Sebenarnya hati dia cuba menafikan. Dia cuba untuk menafikan tanda kebesaran Allah, sedang dia nampak kebesaran itu. Dia tak nak sandarkan, takkanlah alam yang terbentang luas macam ni jadi dengan sendirinya tanpa ada yang mentadbir. Kulla yaumin huwa fi sya'. Dalam surah Ar-Rahman, setiap hari itu adalah pentadbiran yang baru daripada Allah. Sebab kita pun kalau kita mengemas rumah, bukan sekali kemas kan? Setiap hari kena kemas. Maksudnya ni bukan rumah, ni alam. Setiap hari alam ini kulla yaumin huwa fi sya'. Setiap hari adalah urusan Allah yang menguruskan alam ini, mentadbir alam ini dengan begitu cantik tanpa planet berlanggar antara satu sama lain. Tidak ada terlupa pula. Nak pusing, lupa pula nak pusing. Tak lupa. Allah takbir. Setiap satu berjalan dengan tepat pada waktunya, lancar. Terduduk kita ibu-ibu. Ya Allah, hebatnya Allah. Semua ini tanda yang semua manusia nampak. Tapi ada hati yang ingkar. Ada hati yang tidak ingin mengakui kebenaran tersebut, dan akhirnya dia cuba menafikan this is natural. Ini adalah semula jadi, dan dia kadang-kadang menjadi suatu perkara yang masuk di dalam akal anak-anak kita melalui pembelajaran sains. Betul tak? Melalui pembelajaran sains, dia kata, ni memang alam punya ni. Ya betul, alam ini ada dia punya sistemnya yang kita sebut sebelum ni adalah sunnah ilahiyah. Di dalam alam ini sistem Allah itu ada, tetapi tidak menafikan sistem itu diperintah, ditadbir oleh Allah, dan semuanya akan datang dengan biiznillah, dengan izinnya Allah. Subhanallah ibu-ibu, kita tak nak jadi begitu. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, bukan sahaja mereka mendustakan ayat Allah itu dengan dusta yang biasa. Ibu-ibu nampak tak ada huruf sabdu, ada tasydid pada perkataan kidzaba. Nampak kan? Kalau kadzaba pun dah menunjukkan dia engkar, tapi kidzaba bertambahnya sabdu itu maksudnya bertambah huruf. Dia ada 2 zal dekat situ. Ada 2 zal. Kidzaba maksudnya berganda-ganda kedustaan yang mereka cuba untuk lakukan.
Bahasa Arab adalah bahasa yang paling sesuai untuk kita melambangkan sesuatu perkataan itu dengan selayaknya. Ya, Allah nak bagi tahu mereka betul-betul ingkar tadi tu dengan mengatakan bukan kadzaba tapi kidzaba, iaitu dengan ada tasydid pada huruf zal tersebut yang membawa maksud yang ayat keturunan kami dengan keterangan kami sedusta-dustanya. Ya, betul-betul mereka mengingkari. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Ayat 29. Dan tiap-tiap sesuatu dari bawaan hidupnya telah kami hitung secara bertulis. Okay, kulla. Kulla maksud semua. Syai'in maksudnya setiap sesuatu. Okay? Maksudnya sesuatu itu bukan sahaja yang besar, tapi termasuklah sesuatu yang kecil-kecil-kecil, semuanya di dalam, ya, semuanya ditulis secara ahsayna, iaitu di dalam hitungan kami, dan bukan sahaja hitungan tetapi tertulis, being recorded secara hitam dan putih. Mana Ustazah tak nampak pun tulisan tu? Nampak ke tak? Tak nampak. Tapi ada ke tak? Ada. Kiri dan kanan kita akan mencatat setiap yang kita lakukan. Walaupun sekecil-kecil zarah. Sekecil-kecil niat dalam hati dan kita rasa macam balik nanti nak bagi sedekah. Allah catat. Walaupun tak bagi pun. Tak bagi pun. Tapi sudah dicatat. Sedikit zon dalam hati kita, sangkaan kita. Kenapa lah Kak Timah? Bukan nama sebenar. Bukan nama sebenar, Kak Timah pakai baju macam tak matching dia. Kita mula menyangka kan, dengan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita macam-macam. Sehingga sekecil itu. Sebab tu kalau kita pergi Mekah, kita pergi negara-negara Abdul Anbiya, kita kena hati-hati hatta yang tak lafaz dekat mulut pun. Adalah seorang sahabat kami, bila sampai ke Mesir, dia adalah rehlah-rehlah yang kita tengok kan, tempat orang. Jadi kadang-kadang adalah tempat-tempat yang tak berapa nak bersih sangat kan. Jadi mulut tu dia macam nak cakap tapi tak cakap lagi. Dalam hati dia lah, apa bumi ambiak, bumi banyak ulama macam ni, kotor macam tu lah. Belum cakap lagi tapi dah ada dalam hati kan. Mulut dah bengkak dah. Kenapa ni kan? Lepas tu dia pun istighfar banyak sebenarnya tu. Itulah tadi rasa macam geli lah tengok tu. Geli tapi diam. Jangan sangka sebab bila dia lupa agaknya. Mesir tu memanglah Ardul Anbiya, tapi Mesir tu juga tanah bumi Firaun. Dia lupa. Ya, macam nilah yang orang kat Mekah kan. Siapa yang mati kat Mekah semua baik. Jadi adakah nama dia? Adakah Abu Jahal itu mati di Washington? Tidak kan? Dia juga mati di Mekah. So jadi bagaimana sekalipun kita jangan ni, tapi tempat-tempat tanah-tanah bumi-bumi Anbiya, bumi-bumi haram, kita hatta jaga niat kita, sangkaan, suara hati pun kita kena jaga. Sekecil-kecil itu juga ditulis. Nanti macam mana ke akhirat kan? Allahu Akbar. Semuanya Allah tulis dan dibentangkan. Saya sampai pukul berapa? Tak dapat jam. Dah habis waktu. Saya habis pukul 4 ke? 3:30. Ya Allah, ya Tuhanku. Allahu Akbar. Terlupa sama-sama. Okay, saya habiskan lagi satu sebab nanti kita nak masuk pasal syurga pula kan. So kita habis. Fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Maka rasalah kamu azab yang disediakan, kerana kami tidak akan melakukan selain menambahkan pelbagai azab kepada dirimu. Ya. Allah main dengan emosi. Jadi kalau ibu-ibu nak cari tempat-tempat dalam Quran yang berinteraksi dengan emosi, ini antara tempat-tempatnya. Kan yang ada perkataan zauq tadi tu, la yadhuquna fiha, itu emosi. Fadhuqu falan nazidakum illa azaba, dan rasalah kamu. Kerana bila sebut tentang rasa, kita terus sampai.
Kalau sebut tentang material, dia tak sampai. Dan inilah juga cara iklan ibu-ibu di dalam media, tak kisahlah media apa-apa pun, banyak menggunakan rasa. Contohnya, saya ambil iklan Siti Hadijah sikit, boleh tak? Apa iklan dia masa awal-awal hari tu? Yang nak pergi telekung kat mak tu kan. Nak, ibu dah lama teringin nak pakai telekung Siti Hadijah. Cakap je lah telekung Siti Hadijah tu bagus ke, cakap je lah. Tak, dia main dengan emosi. Jadi anak ni, yang ada mak pun, dia mulalah, nak cantik juga telekung Hadijah tu kan. Sebab apa? Sebab dalam ayat tu dah sentuh emosi dia. Jadi dia pun rasa, dia teringat. Bila kita baca ayat tu, kita pula orang ada mak, kita pun nanti kalau bagi hadiah, boleh bagi hadiah kat mak sebab mak teringin. Padahal ayat orang lain, bukan ayat mak kita, betul tak? Jadi automatik mak kita pun ada rasa. Bila saya bagi tokoh Siti Hadijah, ya Allah, mama lama dah teringin. Memang masuk juga buat aku. Teringin, lama teringin nak tokoh Siti Hadijah. Sebab apa dia baca ayat tu? Subhanallah ibu-ibu, elemen emosi adalah suatu yang dia daripada dalam. Sebab kalau cerita yang luar, contoh tadi Allah cerita pasal apa, kenapa Allah tak cerita neraka itu adalah api, betul tak? Neraka itu adalah tempat yang sempit. Ada juga dalam ayat-ayat lain. Neraka itu adalah tempat yang sebagai penjara orang-orang yang duduk di dalamnya. Tapi di ayat sini Allah sentuh emosi. Bila Allah sentuh emosi, kita bila kita sebut Jahannam sekarang ni, kita tak terbayang ni. Sebab api tu pun kita tak tahu macam mana dia punya rasa panas. Tapi kita rasa dah sakit dia. Kita bila sampai ayat ni, fadhuku falan nazidakum illa azaba, kita dah boleh rasa pedih. Kita dah boleh rasa sengsara, kita boleh rasa derita tu dah sampai dalam ibu-ibu. Rasa takut, rasa risau, ya Allah, kalaulah aku, na'udzubillah min zalik, benda yang aku buat ni menyampaikan aku ke dalam neraka, ya Allah, aku takut, ya Allah. Dia bawa kita satu perasaan gerun, satu perasaan, ya Allah, aku tak nak, ya Allah, jauhkan aku daripada neraka dan sesuatu yang mendekatkan diri aku dengan neraka. Kenapa? Dia bawa dia sesuatu yang daripada dalam. Allah beri kita rasa tersebut supaya kita menjauhi perbuatan yang akan membawa kita kepada neraka Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Ibu-ibu yang saya kasihikan Allah, kita berhenti sampai ayat 30 surah An-Naba. Nanti kita akan masuk pasal syurga. Kerana sangat-sangat adil untuk Allah yang memberikan suatu azab, dan juga sangat rahmah Allah memberikan syurga yang sangat-sangat besar nikmatnya kepada orang yang bertakwa, insya-Allah. Dan insya-Allah kita tak buka soalan aku hari ni, betul tak? Boleh? Kan ada soalan. Dah 3 bulan ni tahan soalan ni, tiba-tiba Ustazah tak bagi pula. Tak ada ya? Terus saya tutup dia, tak ada. Okay, insya-Allah mudah-mudahan Allah kira sebagai benda baik. Sebab hari ni kita nak baca doa akhir tahun, betul tak? Doa akhir tahun, doa awal tahun, dan doa yang baik-baik. Pesanan saya, boleh juga beramal dengan membaca 360 kali ayatul kursi pada hari pertama lah awal Muharram. So kerja kita banyak. Malam ni malam yang perlu kita hidupkan dengan amalan sunnah. Sama ada kita baca Quran, kalau boleh sedekah, kalau boleh kita istighfar. Dan siapa yang nak ikut sunnah ini, yang salafun salih pernah lakukan dan memang mujarrabah, 2 perkara ibu-ibu. Satu, baca ayat kursi 360 kali sebagai memberikan perlindungan di dalam hari kita sepanjang setahun. Okey, pakai tasbih digital dan sebagainya tu untuk kira 360 kali. Tapi kalau tak dapat, boleh sambung dengan hari kedua. Sambung hari kedua, hari ketiga, kalau boleh sebelum sampai 10 Muharram lah. Okey. Yang kedua ibu-ibu, kalau kita punya keluarga, masukkan kegembiraan di dalam hati ahli keluarga kita. Dia boleh bagi tu kat suami juga. Ini memang sangat mujarrabah. Mereka telah buat, para ulama salafun salih, dia orang buat macam tahu. Dia buat hari pertama tahun ni, dia buat memasukkan kegembiraan dalam hati ahli keluarga. Tapi tahun depan dia tak buat.
dan tahun lagi satu dia buat, tahun satu tak buat. Memang nampak beza dia. Iaitu apa? Hari yang kita masukkan kegembiraan dalam keluarga tu, setahun Allah masukkan kegembiraan dalam hati kita. Subhanallah. Maksudnya, kalau kita nak gembira setahun ni, gembirakan ahli keluarga kita, iaitu orang yang paling utama untuk kita buat kebajikan. Ya. Apa yang boleh gembirakan ahli keluarga kita, ikut dia orang suka apa. Kalau kita dengan mak ayah, apa yang mak ayah kita suka? Makan cendol, bawa cendol. Pada 1 Muharram. Sebab tu esok cuti. Okay? Anak-anak kita suka apa? Anak-anak kita, kalau anak-anak saya main lah. Kan? Bawa dia pergi main. Tanya apa yang dia suka. Kalau suami kita suka apa? Kita suka apa ibu-ibu? Kita suka barang kemas. Bawa kita pergi barang kemas. Beli barang kemas. Botak kepala. Apa yang kita suka, kan? Tolong penuhi kehendak keluarga. Suami suka apa? Suami suka makan. Yang kita masak. So kita masak untuk dia. So kita pun insya-Allah Allah akan gembirakan hati kita selama setahun ini, sangat-sangat terbukti. Dan insya-Allah kita ada juga di luar sana ibu-ibu barang-barang daripada Timur Tengah, dan kami alhamdulillah syukur banyak-banyak mungkin ada doa-doa ibu sahabat-sahabat salihah kat sini. Kami dulu tak ada kedai, dan sekarang dah ada kedai dah, alhamdulillah, kat Desa Pandan di Kuala Lumpur. Manalah tahu kalau sampai KL tu bolehlah singgah kedai kami. Hari ni kita bawa jugalah, tapi bawa sikit-sikit lah, sana sikit-sikit. Ada hari ini kita bawa perfume viral. Mana dah tahu ada peminat-peminat perfume dekat sini. Perfume viral 2, satu Yara, lagi satu Amira, Amirat Al-Arab. Kalau bau dia, Masya Allah, memang orang kata bau sekali jatuh cinta terus. Boleh cuba dekat belakang sana tu. This is Princess of Arabia. Yang warna pink tu Yara, kan tahu kan? Yang warna pink tu Yara. Yara memang tengah viral. Yara ni bau dia ada bau vanilla, dia ada bau rose sikit, tapi bau dia manis, dan kalau orang tu pakai, dia fruity sikit, dia macam mudah untuk disenangi lah oleh orang lain. Kalau Amirat pula bau dia ada bau lelaki sikit, sebab orang lelaki pun suka juga pakai Amirat, tapi dia lebih kuat pada perempuan lah. Tapi perempuan dia tu pun dia bukan jenis yang santai dia macam tu. Dia bau dia ada bau pride, sebab nama dia pun princess kan. Bau dia bau perempuan yang versatile, perempuan yang firm, perempuan yang bukan boleh kita kata dipelekehkan, tidak. Itu bau Amirat. Boleh cuba dekat belakang sana, kita ada tester, dan kita ada jugalah perfume-perfume lain daripada UAE, dan kita ada kalau ibu-ibu bau ni kita ada bau bahur. Siapa yang nak top up bahur ataupun arang ada, insya-Allah. Dan kita ada nasi Arab ada promosi, siapa beli satu RM18, siapa beli 2 RM15 je kita bagi. Bolehlah menjamu pada esok hari ahli keluarga. Ikutlah suami suka makan apa, masaklah. Kalau suka nasi Arab, boleh dapatkan nasi Arab. Dan kemudian kita ada madu, ibu-ibu. Madu, Masya Allah, sangat-sangat bagus kalau kita amalkan dalam kehidupan kita. Madu ni dia boleh detox. Kalau madu seed tu dia kuat ibu-ibu, jadi dia boleh detox. Kalau kita makan kadang-kadang apa-apa yang banyak kan sekarang processed food, kita makan tu campur-campur dengan bahan-bahan kimia, jadi dia akan detox apa yang tak bagus pada diri kita. Begitu juga minyak habatus sauda, boleh macam kalau rasa macam badan dia dah lemau, kadang-kadang macam sakit urat sana sini, cuba makan habatus sauda, insya-Allah dia mengembalikan kita punya tenaga. Baru-baru ni pula ada sahabat kita beli minyak zaitun sebab dia gastrik ibu-ibu. Gastrik ni, siapa gastrik kan dia rasa luka, betul tak? Ibu-ibu minum minyak zaitun, dia memang tak cukup sekali lah. Tapi kalau orang tu dah biasa minum, dan kemudian jadi balik gastrik dia, minum tu dia dapat boleh rasa yang tutup tu, luka-luka dekat perut tu. Minyak zaitun memang sangat, dia boleh kita kata tampal luka kita. Lepas tu yang kedua dia anti radang lah. Kalau ada sakit lutut kan, letak kat lutut, sapu, yang minum lah. Lepas tu, tapi boleh juga minyak yang sama itu disapu pada lutut, dia akan bagi lutut kita anti radang, jadi kurang rasa sakit tu. Dia memperbaiki. Kadang-kadang asyik nak inject gel, dia dah keras, betul tak? Jadi cuba dulu beramal dengan amalan sunnah. Okey, terima kasih banyak-banyak ibu-ibu. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia macam kurang selesa kan? Dia macam kurang selesa.
lah sebab benda ni tu baru bulan yang baru je, tapi bila merendaki pembakar dia jadi tak elok lah. Kita beli untuk kita orang je. Dah letak kat pejabat dia orang memang sama. Yelah, dia mungkin yang sini je boleh tukar kot. Kan kini kan bertanggal kan? Kan ini beli baru yang ni lah. Oh, yang ni lah yang beli barunya. Ataupun kena pakai kat dalam kot ni. Kalau pakai kat dalam, ini je keluar. Boleh juga kot. Susah sikit lah kan. Yelah, kita ni nak kena masuk ke dalam tu. Kadang-kadang sini ada pin. Dapatlah juga ya orang yang wakaf ni dapat manfaat ni. Terima kasih Tok. Assalamualaikum Muhammad. Pergi kelas Ustazah Zawiyah. Pergi juga. Masya Allah. Tak pernah putih. Allah. Itulah terbalik ni. Yang tua pula tak penting. Masya Allah. Terima kasih. Jom kita end now. Okay.